Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakinnahu fid din wa'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana lagi masih diberi kesempatan, ruang dan kesihatan untuk kita solat maghrib berjamaah bersama-sama dan menunggu untuk isyak mendengar sedikit perkongsian daripada saya mengenai bacaan Al-Quran riwayat Hafs. InsyaAllah malam ni kita sambung balik pelajaran kita bahagian mat, yang mana kita membincangkan mat yang berlaku ketika kita mewakafkan bacaan kita. Dan alhamdulillah minggu lepas kita belajar dua mat. Yang pertama mat arid li sukun, yang kedua mat iwad. Dan hari ini kita belajar mat yang terakhir, yang mana bila kita berhentikan bacaan terbitnya hukum mat lin. Yang ni contoh mat arid li sukun. Macam mana kita nak kenal mat arid li sukun? Saya ulang sedikit. Bila kita memberhentikan bacaan kita dan adanya huruf mat, contohnya huruf sebelum huruf mat itu alif dan waw dan ya, adanya huruf berbaris fathah bagi huruf mat alif, bagi huruf mat berbaris bawah kena ada huruf ya berbaris bawah, dan huruf waw mestilah huruf sebelum huruf mat itu berbaris hadapan. Dan mat iwad ataupun mat gantian, yang mana syarat yang paling senang sekali bila kita wakafkan bacaan adanya tanwin yang berbaris atas dua, tak kiralah tanwin itu selari ataupun tidak selari. Dalam slide ini sebenarnya adalah maraton. Bila kita berhenti dengan marada, kita baca dengan dua harakat. Musallan, kita berhenti dengan musalla. Kita dah belajar lepas. Dan insya-Allah hari ini kita sambung balik pelajaran kita mat lin. Lin tu maksudnya adalah lunak ataupun lembut, dan boleh juga kita jelaskan dengan mudah. Okey, mat lin ini berlaku apabila huruf waw atau huruf dan huruf ya itu tertinggal. Okey, macam mana nak kenal hukum mat lin? Kalau mat arid sukun kena ada tiga huruf mat, alif, waw dan ya. Tapi mat lin dia lain sikit. Jadinya hukum mat lin, yang pertama kena pastikan huruf mat itu adalah huruf waw dan ya pertama. Yang kedua, dan huruf mat itu mestilah bertanda sukun ataupun tanda mati pada huruf waw dan ya. Dan sebelum huruf mat itu mestilah huruf yang hidup berbaris atas sahaja. Dan yang ketiga, untuk melengkapkan jadinya mat lin mestilah kita waqaf. Sebab apa? Sebab kita bincang mat yang terjadi bila kita wakafkan bacaan. Okey, sekejap lagi kita tengok. Yang saya bold hitam dah gelap sikit itu kena perhatikan betul-betul. Dinamakan ia mat lin kerana sebutannya adalah lembut, mudah, lunak, dengan syarat berbaris atas fathah. Apa yang berbaris atas fathah? Huruf sebelum waw dan ya bertanda sukun tu. Imagine dulu. Serta kita wakafkan. Ini yang kita nak bincang. Okey.
Yang ketiga, kadar bacaannya adalah 2, 4 dan 6 harakat. Sama seperti dengan ma'aridi sukun bila kita waqaf. Cumanya perbezaan dari segi huruf yang terlibat itu. Lalu ma'aridi sukun 3 huruf, alif, waw dan ya. Huruf lin, waw dan ya, dan di atasnya ada tanda sukun. Okey, settle. Yang keempat, apabila bacaan tidak diwakafkan, maknanya bacaan yang kita nak wasal ataupun sambung, bahkan disambung dengan huruf selepasnya, maknanya kita nak sambungkan bacaan, ini mudahnya, maknanya kita tidak wakaf, maka ia tidak boleh dimatkan, maknanya tidak boleh dibaca dengan mat lin, dan disebut bacaan lin sahaja. Maknanya bila kita menyambungkan bacaan, dia tak jadi mat lin, dia jadi bacaan lin sahaja. Okey, mat lin terjadi apabila huruf lin bertemu dengan sukun ketika waqaf. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Ini contoh mat lin, kena perhati elok. Contoh mat lin. Ingat lagi, yang pertama kita ingat yang terlibatnya hukum mat lin ni huruf ya. Cuba tengok huruf ya. Huruf ya itu bertanda sukun, syarat yang pertama. Yang kedua, sebelum huruf ya mesti ada huruf berbaris fathah ataupun atas. Huruf apa? Huruf ra, huruf sad, huruf ba untuk ayat ketiga, huruf kha untuk ayat yang keempat. Okey, dan syarat yang seterusnya adalah bila kita mewaqafkan bacaan. Huruf lin ada berapa? 2, huruf waw dan huruf ya. Dalam ni ada 2 contoh. Ayat 1 huruf linnya adalah huruf ya. Ayat 2 huruf linnya adalah huruf ya. Ayat 3 pun sama ya. Dan ayat yang keempat huruf linnya adalah huruf waw. Okey, ni contoh mat lin. Bila sebut mat lin, kita boleh waqaf dengan 2, 4 atau 6 harakat. Saya cadangkan waqaflah dengan 4 harakat. Cantik tak bacaan. Okay, contoh adalah bacaannya adalah li'ilafi Quraisy. Quraisy. Shin dia kena bunyi tak? Bunyi. Kita dah belajar dah. Huruf hamas bila mati kena bunyi shin tu. Dan dia ada sifat yang ni, sifat tafashi. Tak apa. Okey. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kena bunyi kata الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Itu contoh maklin. Boleh baca Quraisy 6 harakat. Boleh. Was-sayf, tapi tak boleh ayat ketiga hadzal bait. Yang tadi kita baca ayat pertama 6 harakat, ayat kedua 6 harakat, tiba-tiba mari ayat ketiga ataupun ayat yang keempat sebab tak cukup nafas. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sebab apa? Sebab tak cukup nafas. Jadi tak cantiklah kalau nak berhenti. Rima akhirnya kena sama. Kalau 4 harakat, 4 harakat semua. Ni contoh mat lin. Okey, ni adalah contoh lin sahaja. Lin sahaja kenapa? Sebab kita nak menyambungkan bacaan kita. Contoh ni tak ada. Contoh dengan huruf ya. Okey, tak apa. Ya tadi kita sambung. Okey. Yang pertama adalah fala khauf. Kalau kita waqaf jadi fala khauf. Tu dia jadi mat lin. Kalau lin sahaja dengan 2 harakat, fala khaufun alaihim. Khaufun alaihim. Tu contoh lin itu. Contoh yang pertama adalah, sebab yang pertama adalah waw itu ataupun ya bertanda sukun. Yang kedua, huruf sebelum waw dan ya itu berbaris atas. Dan syarat yang ketiga, sebab kita tak waqaf, dia tak jadi mat lin, dia jadi lin sahaja. Boleh InsyaAllah.
Contoh yang kedua, wa aufu. Wa aufu bi'ahdi wa tansawna anfusakum wattaqu yawma. Ini adalah contoh mat lin. Dan yang keempat itu adalah contoh untuk mat iwa. Ingat lagi tak mat iwa? Ingat saya rasa. Sebab apa jadinya mat iwa? Wattaqu yawma, sebab kita wakafkan bacaan pada huruf yang terakhir dan adanya tanwin berbaris atas, maka jadilah dia hukum mat iwa. Kita gantikan satu tanwin itu ataupun tukar dengan satu baris saja, qauma dengan dua harakat. Boleh Okey. Seandainya surah Al-Quraisy kita baca dengan lin sahaja, boleh? Boleh. Contohnya, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayfi falya'budu rabb hadzal bait. Dia jadi lin sahaja kan? Habis ya? Cukuplah malam ni. Jadi ambil masalah masing-masing, kita sambung balik surah Al-Baqarah kita. Muka surat apa ni? Qul nahbitu. Carilah. Surat apa? 7, 8, 9. Qul nahbitu. Saya tak ingat muka surat. Cuba. Muka surat? Muka surat tu 7, betul? Surat 7. Bagi yang hafal tak apa, boleh tengok di skrin. Nak tengok di mushaf pun boleh. Okey. Kita tengok ayat yang ke-38. Okey, ayat yang pertama, qul nahbitu minha jami'a. Kenapa saya bolkan warna biru? Sebab kita dah belajar minggu lepas hukum ma'iwa. Okey. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, pun ma'iwa. Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Cuba tengok pada fala khawfun. Ni kalau kita sambungkan bacaan, dia jadi mat, dia jadi lin, maaf. Dia jadi lin sahaja. Fala khawfun 'alaihim. Kalau kita waqaf, fala khawf. Okey, jadilah mat lin. Okey. Yahzanu tu kenapa warna hijau? Sebab kita waqaf di situ, jadilah ma'arif lisukun, pun kita dah belajar minggu lepas. Okey, ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar. Ashabun nar ni hukum apa ni? Ma'arif lisukun. Kenapa saya tidak hijaukan di sini? Sebabnya adalah biasa kita baca Quran, ma'arif lisukun ni dia akan buat warna biru pada huruf waw dan ya, ataupun huruf akhir saja bila kita nak masuk ayat baru. Sebenarnya kena ingat, ma'arif lisukun ni dia terjadi pada mana-mana tempat bila kita nak waqaf dan cukup syaratnya. Contohnya pada ashabun nar, boleh jadi mat arif disukun. Kalau kita waqaf di sini, contohnya ashab, jadi juga mat arif disukun. Jadi kena faham sebenarnya Okey. Fiha khalidun. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Boleh kita berhenti sini. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Okey, cuba tengok pada alaikum. Alaikum ni dia hanya lin sahaja dan dia takkan jadi mat lin. Sebab apa? Sebab selepas pada huruf kaf ini ada satu huruf lagi. Kalau mim ni tak ada, barulah jadi mat lin. Contohnya jadi alai
kalau kita waqaf. Kalau tak ada mim dah. Dan sebab ada mim dia boleh jadi maklin. Okey. Ayat ke-41, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Okey, kita akan berhenti pada ma'akum. Seandainya kita terberhenti pada musaddiqa, dia akan jadi ma'iwan. Okey. Wala takunu awwala kafirin bih. Ni kita tak belajar lagi. Maksilah qasirah. Sama ada baca bihi ke bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kalau berhenti, ataupun thamana kalau kita terberhenti. Kalau kita sambung, kita pergi pada hukum tanwinah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Okey. Sambung ayat ke-42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Okey, dia akan jadi maklin. Wa ruk'u ma'ar raki'in. Tuz zakah ni ma'arif disukun, minta maaf. Wa ruk'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ni qalqalah kita tak belajar lagi. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Kalimah ilaih kalau kita waqaf dia jadi ma'arif lisukun, tapi kalau kita wasal jadi lin sahaja kan. Dia jadi maklin ke ma'arif lisukun. Okey. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Okey. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Okay, boleh? InsyaAllah kita akan baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى Kalau nak cantik lagi dengus sekiranya pada wajibul gunnah tu. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم
wakaf pada kalimah bi ayatina, dia akan jadi, ini adalah hukum mat jaiz munfasil. Mana katanya bila kalau belajar dengan saya daripada awal saya kata bila mat jaiz munfasil kita tak belajar secara detail, saya bagi sepintas lalu. Bila berhenti kita baca dengan dua harakat. Mat jaiz munfasil mana dua kalimah. Bila kita wasal atau bersambung kita baca dengan 4 harakat Okey, tadi kita waqaf di sini. Sekarang ni kita nak sambung terus. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina Okey, an-nar ni kita kena baca tebal sikit dah. An-nar ulaika ashabun nar. Lidah tu naik atas. Nar. Nar bukan nar. Tu tak tepat. Kau nak cantik lagi dah. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Okey, pada kalimah hum ni kena baca dengan hum, bukan hum. Hum fiha khalidun, bukan hum fiha khalidun. Sebab apa? Ingat kita awal-awal lagi saya beritahu, bila huruf itu berbaris dhammah ataupun berbaris hadapan, mestilah huruf itu jadinya macam huruf U. Hum, ku, mu, bu, dia jadi ko, mo. Kalau kita baca hum dengan hum, dia jadi H-O-M. Salah lah. Khalidun, perlu tak muncul khalidun? Mesti muncul. Sebab apa kata mesti muncul? Bila huruf itu berbaris hadapan, tak kira lah huruf itu tebal, nipis, pertengahan, mesti muncul kalau huruf itu berbaris dhammah ataupun hadapan. Kita baca sekali lagi Hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Okey, kita dah berhenti situ. Kita boleh dia terus wa'afu. Seandainya kita nak ambil sini, bacakan ayat ni. Azkuru, izkuru, uzkuru. Iz. Saya boleh sebab masa banyak lagi tu. Okey. Sekejap. Okey. Kita bincang sikit je saja. Okey. Ni dia panggil bad hamzah wasal. Alif ni lah. Ada soalan. Okey, kaedahnya senang saja. Dan kaedah ini boleh katakan 98% tepat. Sebab apa? Sebab 98%. Sebabnya yang tidak ikut kaedah itu, bila kita saja-saja berhenti, barulah dia pergi bab nahwu. Dia tak ikut kaedah yang saya ajar ni. Okey, dia kena tengok 3 huruf yang awal sahaja. Pertama huruf hamzah wasal ni. Ni huruf yang pertama hamzah wasal. Saya zoom sikit Okey, ni huruf yang pertama hamzah wasal. Huruf yang kedua adalah huruf zal, dan huruf ketiga adalah huruf kaf. Okey, kita akan bincang 3 huruf ni sahaja. Macam mana? Seandainya huruf kaf ini berbaris hadapan. Ni huruf baris hadapan kan? Mana kita akan baca dengan uzkuru. Semua dah pandai dah. Saya saja nak ulang je. Semua dah pandai dah. Saja nak ulang. Jadi kita akan baca dengan uzkuru. Seandainya huruf kaf ini berbaris atas ataupun fathah, kita baca dengan kita baca dengan idkuru. Tidak ada adkuru dah. Saya saja dah. Bagus tu, ada interaksi. Lepas khusus kan. Okey. Seandainya huruf kaf ini berbaris kasrah ataupun berbaris bawah, kita akan baca dengan uzkuru salah.
Yang betulnya ada dua bacaan sahaja. Seandainya huruf kaf ini berbaris hadapan, kita baca dengan baris hadapan. Seandainya kaf ini berbaris bawah atau atas, hanya ada satu je bacaannya, adalah berbaris bawah. Boleh? Macam surah Yasin, Islau. Islau. Kan kita baca Islau. Pertama huruf hamzah wasal, yang kedua huruf sad, yang ketiga huruf lam. La. La tu huruf ketiga. Jadi kita baca dengan isla. Nah. Ittabi'u pun boleh. Yang mana yang tak ikut kaedah? Ada 6 tempat sahaja yang tidak ikut kaedah. Contohnya ibnu. Ibnu. Alif hamzah yang pertama, huruf pertama ba mati. Dan huruf ketiga adalah huruf nun, ibnu. Dalam Quran, kalau kita ikut kaedah ni, kita akan macam nu lah. Tapi bila kita wakaf di situ dan kita mula di situ, dia tak jadi ubnu, dia jadi ibnu. Itu saya kata 7 tempat yang special case saja, dia tidak ikut kaedah huruf yang ketiga. Boleh kan? Sekali lagi, ni dia panggil ba hamzah wasal. Tapi kalau ba alif lam, dia cerita lain, senang sahaja, semua bagi hantar. Alhamdu alif lam qamariyah. Sebabnya huruf ketiga itu tidak ada sabdu. Kalau huruf ketiga ada sabdu, lam tu kita tak baca, kita terus pada huruf yang ketiga. Contohnya Ar-Rahman, kita tak baca Al-Rahman. Nah, okey, jelas insya-Allah. Okey, kita sambung. Jadi baca dengan uzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Okey. Terus wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Okey, untuk kalimah ni ataupun ayat yang kita nak baca ni, yang mana orang selalu silap? Ni U ni kebiasaannya dia tidak baca dengan 2 harakat. Dia baca wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Bukan kat sini saya cakap pengalaman saya mengajar. Jadi dia tertinggal 2 harakat kat sini. Okey, terus wa iyaya farhabun. Okey, untuk 2 kalimah ni kat mana yang kita perlu perhatikan? Kalau saya lah, pada huruf ra yang mati ni. Farhabun, farhabu dengan farhabu. Ada beza dah, tebal dengan nipis. Okey, terus wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Okay, kita tengok sikit pada anzal ni. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa la takunu awwala kafirin bih. Jangan bih dah, bih. Awwala kafirin bih. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa iyaya fattaqun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأنتم
aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Okay, masa ada lagi, kita main teka-teka sikit. Okey, kita bincang sini pula. Okey, sekarang ni cuba bayangkan waw ni tak ada. Faham? Waw ni tak ada. Jadi kita akan mula dengan irka'u, urka'u, arka'u. Macam mana konsep kita? Kena tengok huruf yang ketiga. Hamzah huruf yang pertama, ra huruf yang kedua, kaf huruf yang ketiga. Seandainya saya kata tadi huruf yang ketiga berbaris atas atau bawah, kita kena baca dengan baris baris bawah. Baris atas tak ada baris bawah. Saya nak bagi faham betul-betul sebenarnya. Keluar ni jangan sepak apa-apa takut terlupa. Okey, sambung. Ni tanda apa ni? Ni. Okey, itu dia panggil izin. Ataupun rubung. Kalau siapa yang menghafal Quran, dalam satu juzuk ada 8 sahaja. 8 izin ataupun 8 rubung. Jadi ni adalah permulaan cerita baru. Kalau siapa belajar tahfiz, kalau salah satunya kuis lah. Kuis kalau diploma, dia kena tasmih, menambah hafazan setiap hari. Kalau diploma, satu hizib, satu rubung. Kalau degree, 2 rubung, satu sesi. Ni cerita baru lah. Kita nak mula cerita baru. Okey. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Okey, kita dengar sikit wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an kita mesti balik. La tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqbalu minha syafa'ah
daripada bacaan. Kita tengok balik apa yang kita akan belajar pada minggu hadapan. Hari ini kita dah habis hukum yang melibatkan waqaf ataupun berhenti pada bacaan. InsyaAllah minggu hadapan kita akan tengok yang ini dahulu, yang nombor 5 ni. Sebab lain berlaku sebelum huruf mat ada hal dhamir ataupun selepasnya mat bertemu dengan huruf hijaiyah yang bukan hamzah dan alif. Terbitnya dua hukum ini, mat silah qasirah ataupun mat silah tabriyah. InsyaAllah. Jadi sebelum saya tutupkan perkongsian ini, ada soalan tak nak tanya? InsyaAllah lama lagi ni, lebih ke 10 minit ya. Lebih kurang 5 minit ni. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Okey, sebelum kita tutup, kita baca satu surah yang lazim yang kita selalu baca, iaitu surah Al-Falaq. Okey, semua dah hafal dah. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, kalau dalam tengok elok surah ini bukan sahaja kita kena jaga pada qalqalah di hujung setiap ayat. Sebenarnya ada huruf ra yang berbaris kasrah yang perlu kita nipiskan. Wa min syarriha bukan syarriha. Syarri ma syarri bukan syarri. Nanti balik betulkanlah kalau ada yang silap lagi, insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf kalau ada terkasar, tersilap bicara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia sebagai petunjuk, cahaya dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kami di saat kami membaca kalimah-Mu dengan silap, ya Allah. Lemukkan lidah kami, fasihkanlah lidah kami menyebut kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, suburkanlah Al-Quran pada jiwa kami dan keluarga kami, ya Allah. Syafa'atkanlah kami dengan syafaat Al-Quran, syafa'atkanlah kami dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah keluarga kami, saudara kami, jiran-jiran kami daripada bala dan wabak bencana, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.